Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi masyaallah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Pada malam ini, insya-Allah, kita akan membincangkan tentang asas-asas penghakiman dalam agama Islam. Jarang bincang bab-bab macam ni, tapi dia salah satu daripada hadis yang terkandung dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kita akan melalui hadis-hadis yang macam ni, insya-Allah. Tuan-tuan, saudara Allah Muhammad, tajuk dia asas-asas penghakiman dalam Islam, hadis ke-33 dalam himpunan hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disebut sebagai Matan Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina li'adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinah alal mudda'a wal yaminu alal man ankara atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Baihaqi wa ghairuh. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika semua dakwaan manusia itu diterima, maka orang-orang laki-laki akan mendakwa dengan sewenang-wenangnya bahawa harta benda dan darah sesuatu kaum itu adalah miliknya. Akan tetapi keterangan, yakni al-bayyinah, terletak di bahu orang yang mendakwa, dan sumpah, yakni al-yamin,
atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, yakni orang yang kena dakwa. Hadis riwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya sebegini dan sebahagian dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, nak mudah faham hadis ni sebut macam ni. Nabi kata, kalau semua jenis dakwaan manusia itu terima lagu tu saja, maka orang laki-laki akan mudah mendakwa dengan sewenang-wenangnya harta benda dan darah suatu kaum itu milik dia. Kalau cerita semua dakwaan itu kena terima. Mai seorang tu kata apa? Yang ni hak saya. Kalau semua kena terima, maksudnya semua orang senang-wenang aja nak kata tu hak dia. Maksudnya tak boleh nak apa, nak tolak. Tuan faham nak maksud dia tu? Tapi tak boleh jadi macam tu lah maksud dia. Maksud dia Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang yang mendakwa dia kena bawa keterangan ataupun bayinah, bawa bukti. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia nak menuduh, dia nak mendakwa, dia mesti bawa keterangan ataupun bawa bukti. Bukan dia tuduh orang, dia suruh orang tu bawa bukti. Kalau dia tuduh orang tu mencuri, maksudnya orang yang menuduh tu kena bawa bukti kata orang tu mencuri. Bukannya sebaliknya, dia tuduh tu imam curi tabung masjid, lepas tu dia kata apa? Kalau betul tu imam tak mencuri, tu imam buktikan yang tu imam tu tak mencuri. Tu tak betul lah macam tu. Faham tak faham? Sebab benda ni duk main dalam masyarakat kita lagu tu. Dia mai bubuh dalam Facebook, dia mai buat press statement, dia kata apa? Kawan ni kami dapati dia telah buat sekian. Orang tu tak pasal-pasal aja. Lepas tu dia kata apa? Kalau betul dia tak bersalah, buktikan yang dia tak bersalah. Pula dah lagu tu. Sepatutnya orang yang menuduh kena bawa bukti. Kalaulah semua bentuk tuduhan itu kita kena terima lagu tu, maka siapa pun boleh tuduh macam-macam. Siapa-siapa boleh tuduh Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi orang lain ni tuan-tuan, orang bukan kira lagu tu. Dia kira keluar saja satu statement, dia akan jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang masyarakat akan bercakap dan seolah-olah macam tuduhan tu dah kena dah dekat dia, macam dia buat dah. Dan bersumpah pula duduk atas apa? Bersumpah pula duduk di atas orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dituduh. Orang yang dituduh tu dia boleh pula bersumpah. Orang menuduh tak sumpah, tak biar sumpah. Orang menuduh bawa bukti. Orang yang kena tuduh, di sisi dia ada satu benda nama sumpah. Kita akan bincang bab tu. Itu dia punya brief dia daripada perbincangan kita pada malam ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepentingan hadis. Imam Nawawi rahimahullahu taala, salli ala sayyidina Muhammad, menjelaskan bahawa hadis ini merupakan satu kaedah yang besar dalam kaedah-kaedah hukum syarak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, hadis ini merupakan salah satu usul daripada usul-usul hukum hakam dalam Islam dan merupakan satu rujukan penting dan terbesar bagi kes-kes pertelingkahan dan tuntutan. Istilah hadis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bidakwahum, dalam satu hadis dalam kataan tadi sebut bidakwahum, dengan maksud jika semua dakwaan manusia itu diterima. Maksudnya sekiranya semua dakwaan manusia itu diterima, bahawa sesuatu itu menjadi hak miliknya dan mereka mengemukakan tuntutan terhadapnya, iaitu dengan semata-mata bergantung kepada kata-kata dan tuntutan mereka tanpa sabit bahawa kesemua itu adalah menjadi milik mereka. Kata Sallallahu Alaihi Muhammad, kalaulah subhanallah semua dakwaan itu kita terpaksa terima, maka siapa pun boleh claim bahawa benda tu semua milik dia. Semua orang terpaksa terima. Dia mai keluar Sallallahu Alaihi Muhammad, dia tengok lawa pula kereta ni. Dia abang kata apa? Kereta ni milik saya. Dalam Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia
Dia pergi tengok rumah ni, dia kata rumah ni saya punya. Dia tengok ada benda kat situ, ini saya punya. Kalaulah kita kena terima semua benda dalam keadaan hanya sekadar kata-kata, maksud rosak dunia ni. Tuan-tuan, dalam keadaan kena bawa bukti pun orang boleh culas perbetul bagi jadi hak dia. Okey, tanah berapa banyak tuan? Kawan saya, Salih Al-Hasan Muhammad, tanah tepi jalan cantik. Tanah dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanah pusaka. Tanah pusaka. Pusaka Tok Wan dulu-dulu, bila Tok Wan tu meninggal, dia pecah siap-siap. Yang ni bahagian ni yang nak sulung, yang ni nak buat dua, yang ni nak buat tiga, satu tanah pusaka tu. Pulau Pinang dulu lagu tu lah tuan-tuan. Dia Salih Al-Hasan Muhammad. Dan Tok Wan dulu kita dulu ni tanah luas-luas ni kat Pulau Pinang. Lah ni kita duduk rumah 4 tingkat, flat. Tanah pun tak ada. Lantai kita tanah orang. Lantai kita bumbung orang. Bumbung kita bumbung kita lantai orang. Betul. Dulu Tok Wan kita kat sini tuan-tuan, tanah luas-luas. Tuan-tuan tahu tak dekat ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan lalu kat Seberang Jaya tu. Lalu Seberang Jaya tu nak pergi ke utara tu. Tuan-tuan tengok sebelah kanan tuan-tuan ada bangunan wakaf Siti Aisyah. Kan? Wakaf tu apa ni, Jeruk Pak Ali tu. Tepi jalan. Belah kiri ni kita tengok dulu ada Tesco ke apa dah. Dengan dulu Makro kan, ingat tak? Ustaz Muhammad. Tuan-tuan, belah sini Makro, belah sini wakaf Siti Aisyah tu. Tuan-tuan tahu tak? Pemilik tanah tu nama Siti Aisyah. Tanah dia melintang daripada Makro tu, lintang highway sampai tu Salih Al-Hasan tu wakaf, bangunan wakaf Siti Aisyah tu straight sampai pi belah sana tu ada Masjid Matan Jangguih. Belum Masjid Matan Jangguih. Dalam wakaf dia tu, dalam statement wakaf dia dulu, dia cerita dia wakafkan tanah itu untuk diusahakan dan hasilnya itu Salih Al-Hasan Muhammad diserahkan kepada Masjid Masjid Matan Jangguih untuk dibeli minyak lampu dan sebagainya. Tuan-tuan, bila tu dulu tu dah ni jadi highway dia Bos Baru. Subhanallah, Salih Al-Hasan. Dulu nak cerita orang kita tanah luas-luas kat Pulau Pinang. Tak? Masjid apa Salih Al-Hasan, Masjid Bayan Baru tu situ tu tanah wakaf saya tu. Tuan-tuan, Salih Al-Hasan Muhammad. Kan? Sampai ke belakang tu. Jadi bangunan-bangunan semua kan. Subhanallah tuan-tuan. Termasuk kawan saya satu duduk area belah-belah Sungai Dua sana. Tanah dia cantik tepi jalan. Dan Salih Al-Hasan Muhammad. Mai pekaduk mai minta lah. Biasalah tanah cantik-cantik tepi jalan, pekaduk mai minta nak belilah, nak buat perumahan lah apa semua-semua. Depa duk bekas tak mau jual. Bekas tak mau jual benar. Satu hari nak pi bayar Nak pi bayar cukai, tengok nama orang dah. Nak pi bayar cukai tu tengok. Kata, nak bayar cukai tu apa? Bukan ni nama apa nama? Nama orang lain dah. Subhanallah. Dia boleh buat gitu kan tuan-tuan. Salih Al-Hasan nak cerita lah ni, Salih Al-Hasan Muhammad. Kadang-kadang bukan orang lain. Kadang-kadang ada orang-orang yang duduk kat dalam tu, dia nak jual ke apa, yang orang lain adik-beradik tak mau berkerah, tak mau jual apa semua, dia pergi buat dia lagu mana. Nak cerita yang ada lagu tu pun depa boleh culah pi. Apatah lagi subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kalau tak ada bukti, semua orang boleh cakap ikut suka dia, habis hari kita ni. Dan jangan main-main tuan-tuan, sejengkai tanah tuan-tuan nanti ditanggung di akhirat. Jangan. Biar kadang-kadang tang sempadan ni tuan-tuan, tang sempadan ni biar orang masuk belah kita sikit-sikit, biar pi. Daripada kita sikit-sikit masuk belah orang. Jangan tuan-tuan, sejengkai saja. Nanti ke akhirat Allah diubuh kat tengkok kita nanti di yaumul qiyamah. Jangan tuan-tuan, biar pilah sikit-sikit. Biar pilah sikit-sikit. Jangan duk kira sangat babak tanah ni payah cerita Salih Al-Hasan Muhammad. Kita bincang minggu lepas tuan-tuan, ingat bulan lepas kita bincang tentang apa ni? Tentang la dharara wa la dirara. Ingat? Jangan buat mudarat kat orang dan jangan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Ingat kita bincang dalam bab mudarat ada dua. Satu mudarat yang sengaja kita buat kat orang, yang tu haram. Satu lagi kita buat mudarat kat orang dalam keadaan hak tu hak kita, tapi perbuatan itu boleh menyebabkan mudarat kat orang.
Kita pergi buat tembok tinggi dekat tanah kita sampai ke tahap sampai angin tak masuk rumah orang, kita buat mudarat. Benda masalah Asyik Muhammad ni tuan-tuan, ni tambah tuan-tuan yang duduk kat belakang ni kan, sampai dia buat tembok rapat dekat dia punya apa, dia punya sempadan dia tu, sampai kawan nak pusing kereta pun tak lepas. Salih Asyik Muhammad. Dah dia kata tu hak aku, jalan aku suka aku. Memang betul, tapi jangan sampai menyusahkan orang. Tuan, kita ada rumah teres, buat rumah teres, memang rumah teres dinding tu dinding kita, tapi kita pergi buat naik tembok sampai rapat. Tuan-tuan sekalian, ada bahagian tuan-tuan, sempadan itu satu line ya tuan-tuan. Sempadan tu bukan besar ni. Sempadan di antara tanah kita dengan tanah orang itu satu garis ya. Satu garis. Tapi kita pergi naik tembok simen kita tu masuk dalam garis orang. Faham tak faham tu? Ya. Kalau ada pagar tu nipis, tak apalah. Sebelah pagar belah ni kawan ni punya, belah pagar kawan ni punya. Bila dia pergi roboh pagar tu, dia naik tembok simen tu dia perapat pergi belah sana. Maksudnya tuan-tuan, ada satu bahagian ni sejengkai je lebih kurang. Duduk mana? Yang sejengkai tu makan tanah orang, yang tu nanti akan dibubuh atas bau dia nanti di yaumul qiyamah. Dengan memin tuan-tuan, dengan harta dengan tanah ni. Saudara Asyik Muhammad, tuan-tuan, masya-Allah, tambah tuan-tuan di Pulau Pinang ni, ujian bab tanah ni sangat besar, pasal lagi mahal, lagi kelai dia beradik. Lagi mahal, lagilah tuan-tuan, sampai putus sedara pun tak apa, berebut pasal tanah. Ingat tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, ingat elok-elok nah. Ingat elok-elok. Jangan salli ala sayyidina Muhammad tuan. Jadi bab-bab yang macam itulah hidup jadi. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi istilah yang lain, Allahumma salli ala al-bayyinah. Al-bayyinah maksud apa? Keterangan. Iaitu adakah persaksian diambil, dan kata nama al-bayan bermakna satu pendedahan atau penjelasan ataupun iqrar orang yang mendakwa, orang yang kena dakwa dan tasdiknya bagi pihak orang yang mendakwa. Ini misalnya al-bayinah ni maksud keterangan, bukti sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang perlu dikeluarkan oleh orang yang mendakwa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alal mudda'a terletak di bahu orang yang mendakwa, iaitu dengan keterangan inilah orang yang mendakwa mengemukakan tuntutannya. Beliau adalah orang yang menuntut hak atas diri orang lain dan tuntutan itu dikemukakan ke atasnya. Al-yamin bersumpah, iaitu satu sumpahan untuk menafikan apa yang didakwa ke atasnya. Alal man ankara, atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, iaitu orang yang kena dakwa, iaitu beliau dituntut agar bersumpah untuk mengingkari dakwaan tersebut. Itu dia panggil istilah-istilah hadis yang kita jumpa dalam perbincangan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fiqh hadis dan petunjuknya. Ketinggian syariat agama Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan menyempurnakan bagi kehidupan. Agama Islam, dalam agama Islam wujud akidah yang bersih dan suci, ibadah yang ikhlas, akhlak-akhlak yang mulia dan syariat yang tinggi, di mana menjamin hak seseorang yang berhak atas hak tersebut. Syariat agama Islam juga memelihara darah, harta dan kehormatan setiap individu. Justru kehakiman itu adalah merupakan satu institusi rujukan dan pengaduan terakhir, serta sebagai satu asas dalam memutuskan satu bentuk keputusan bagi sebarang pertelingkahan dan perselisihan, demi memperjelaskan dan menjamin hak-hak yang orang-orang yang berhak terhadap hak-hak tersebut. Maka agama Islam telah meletakkan kaedah-kaedah dan ketetapan-ketetapan yang mencegah jiwa-jiwa yang sakit dari bertindak sesuka hati dan membabi buta, serta memelihara umat daripada kezaliman dan kesia-siaan. Dalam Islam, Allah sangat menjaga 5 perkara. Dia panggil maqasid syariah. Maqasid syariah ni dia ada 5 benda yang kita kena jaga. Agama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
keturunan, akal, maruah, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa lagi satu? Akal. Sorry, akal sebut dah. Agama apa dia? Harta. 5 maqasid syariah ni. Ini kena jaga. Nak jaga maqasid ni, salli ala sayyidina Muhammad, dia ada sistem dia. Sistem dia nama undang-undang. Undang-undang Islam. Salli ala sayyidina Muhammad. Undang-undang Islam inilah, ketetapan-ketetapan inilah yang mencegah daripada orang-orang yang sakit jiwa dia. Sakit jiwa ni maksudnya bukan sakit jiwa ni. Sakit jiwa maksud dia nak buat khianat, dia nak buat tak baik, dia nak buat jahat. Contoh yang terbaik mengenai kaedah ini ialah hadis di dalam bab ini mensyaratkan kejelasan dan kejituan hujah-hujah bagi menentukan kesahihan dan kejituan dakwaan serta menetapkan apakah hujah setiap orang yang mendakwa dan yang kena dakwa yang munasabah bagi pihaknya. Qadhi akan bergantung kepada hujah-hujah ini dalam menentukan kebenaran dan membuat keputusan sejajar dengan pertimbangan dan kesaksamaannya. Yang kedua, keterangan, yakni al-bayyinah dan jenis-jenisnya. Alim ulama telah sepakat bahawa yang dimaksudkan dengan al-bayyinah adalah persaksian. Justru dengan persaksian ini dalam kebanyakan waktu terserlah kebenaran dan tampaklah kebenaran orang yang mendakwa. Ini disebabkan persaksian bergantung kepada penglihatan mata kepala dan kehadiran dalam sesuatu tempat yang berkaitan dengan kes tersebut. Al-bayyinah adalah berbeza-beza dan ianya adalah persaksian yang bergantung kepada suatu kes dakwaan dan kesan-kesan wujud akibat daripadanya. Tuan-tuan, yang kita faham dekat sini, orang yang menuduh mesti ada bukti. Orang yang nak buat tuntutan mesti mengemukakan bukti pada tuntutan tersebut, dan bukti tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, walaupun terkadang dia menipu dalam bukti tersebut untuk mengaburi hakim. Hakim ni tuan-tuan, dia tak tahu sebenarnya salli ala sayyidina Muhammad betul ataupun salah, siapa betul siapa salah dia tak tahu. Salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang buat keluar bukti, maka dialah salli ala sayyidina Muhammad berhak untuk mendapat penghakiman yang sesuai dengan bukti yang dia bawa. Kadang-kadang dia tipu, nak buat macam mana? Ada tuan-tuan sekalian macam kes yang jadi tukar tanah tu. Kes tukar tanah tu, salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia pergi claim dekat mahkamah, dia tuntut, nak beritahu kata tanah ni tanah milik dia, salli ala sayyidina Muhammad, maka kemukakanlah bukti. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia bawa bukti lagu mana? Dia kata, tengok ni geran lama ni, nama geran saya. Saya sebab dulu geran ni nama geran saya. Inilah bukti dia. Kawan yang mai pula tu, salli ala sayyidina Muhammad, yang kena tuduh, dia pun bawa bukti juga. Dia kata apa? Tengok ni, geran ni lah ni nama saya. Salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu nak terpakai yang mana? Terpakai kata, oh dia Ustaz Syamad ni. Lepas tu macam mana boleh tukar pergi nama kawan ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Apa bukti pula kalau berlaku penipuan yang sampai boleh tukar? Boleh tak bawa bukti? Tak ada bukti tu. Akhirnya menang kat siapa? Akhirnya menang kepada orang yang ada geran tanah yang baru tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, habis itu macam mana? Pembuktian itu hanya berlaku pada zahir saja. Selebihnya kita serah ke Allah. Nampak macam mana? Dia lah. Selebihnya nak serah kat nampak macam mana? Tak usah macam mana? Aduh, orang kata dia cerdik sungguh kan. Allahumma salli alaihi wasallam. Baru ni saya accident dekat, Allahumma salli alaihi wasallam, dekat apa? Dekat Dengkil. On the way nak pergi Melaka, sampai kat simpang kat traffic light ni masalah. Kita duduk berasa macam jalan kita lah kot. Depan situ ada polis duduk tunggu yang nak jaga apa, yang PKP nya polis tu kan. Lepas tu Sulaiman tahu cuih je kereta mai kat depan Myvi daripada traffic light tu, daripada simpang tepi ni tahu dia mai kat tengah. Terkejut kita tuan-tuan, tak ada nak buat apa, tak ada nak break apa, tak ada nak tum bagi keluar dia punya airbag semua. Tuan-tuan, Allahumma salli, waktu tu dia jadi apa? Dia jadi macam panik tau macam. Jalan aku ke jalan dia ni? Berasa macam jalan aku dah ni. Sebab kita jalan betul dia, jalan besar kita tu. Masa macam jalan aku dah. Kau traffic light merah ke traffic light hijau ke? Salli alaihi Muhammad.
Kemudian tuan-tuan, saya pun turun pada kereta. Turun pada kereta, abang ada seorang lori driver kat tepi tu, dia tengah duduk tunggu traffic light. Dia turun-turun, dia kata kat saya, dia kata, abang punya hijau. Dia tengok kat saya, ni memang jalan abang punya hijau. Saya dengar dia kata tu, saya terus confident lah. Tadi dah rasa memang jalan kita dah. Dia pula beritahu kata saya hijau, saya pun lagi confident kata saya hijau. Lah hati saya, oh ni ada saksi ni. Dia pun naik lori, start kereta, perlu berjalan. Habis saksi aku dah hilang. Habis saksi aku dah tak ada lah. Tapi hati saya jadi confident lah pasal dia tu abang kata saya hijau. Lepas tu polis tu pun panggil saya pergi. Saya lihat saya buat statement apa semua. Saya kata saya rasa jalan saya hijau pasal memang jalan saya. Kemudian tiba-tiba kereta tu mai. Dan menambahkan keyakinan saya, bila driver lori itu dia kata saya hijau. Lepas tu kata polis tu, dia kata boleh tak panggil ada tak contact number driver lori tu apa semua. Tak ada lah, dia naik lori dia dah belah dah. Saya pun tak dapat. Oh, maksud ustaz pun tak ada saksi lah. Saya tak ada saksi lah, cuma saya yakin kata saya hijau, saya duk berasa saya hijau, dan driver lori tu pula saya kata hijau, maksud saya yakin kata saya hijau. Macam tu lah, dekat tu lah. Lepas tu tak berapa lama dia telefon saya, dia kata ustaz, orang yang saya langgar tu pun dah pergi buat statement dah apa semua, dan ustaz dia pun kata dia hijau juga. Lah ni ustaz pun tak ada bukti, tak ada saksi. Dia pun, saya tanya dia ada saksi tak, dia pun tak ada saksi juga, tapi dia pun kata dia hijau juga. Dua-dua pun kata hijau. Lepas tu dua-dua pun salih alaihi wasallam tak ada saksi. Habis tu nak kira lagu mana ni? Dia kata boleh jadi traffic light tu rosak lah kot, kata. Kata boleh tu. Dah dua-dua kata hijau, tapi light tu kau rosak. Jadi lah ni senang saya buat keputusan. Kata apa? Salih alaihi Muhammad kata, bila dia kata hijau, saya susah hati kan. Saya kata kat polis tu, tak apalah, lah ni macam ni lah. Saya pun takut juga kok saya salah apakah. Takut saya salah pula, kok saya teralik ke apa, saya tak tahu. Dia kata hijau, kok betul dia, saya pun tak tahu. Tapi dia dah saksi dah. Dia pun tak ada saksi. Dia kata saya duduk biasa lalu kok tu, memang saya tahu dah kok tu hijau tak hijau, dia tahu tu. Jadi subhanallah, maksudnya dia pun tak confident juga. Lalu macam ni lah, kira masing-masing banyak claim insurans masing-masing lagu tu lah. Nak cerita tuan-tuan, kadang-kadang salih alaihi Muhammad, apa yang boleh mengukuhkan hujah kita ni. Kalaulah salah seorang boleh bawa satu hujah, kata dia tu betul, maka apa jadi? Seorang lagi akan kira salah lah. Tapi dua-dua pun tak ada bukti. Bila dua-dua tak ada bukti, salih alaihi Muhammad, dia tak boleh orang yang membuat keputusan tu, polis tu, dia tak boleh nak letak salah atas siapa-siapa. Kawan ni pun kata dia hijau. Kawan ni pun kata, kalau dia ambil saya, kata, oh dia ni ustaz, takkan ustaz nak bohong kot. Kata gitu kan. Dia ustaz. Oh dia ustaz takkan nak bohong kot. Takkan dia nak pegang hujah tu yang nak kata kau tu salah. Tu faham tak ni? Ataupun dia ni kata apa? Saya tiap-tiap hari lalu kat situ, saya kerja kat situ. Takkan nak gunakan hujah tu nak kata dia. Boleh jadi memang tiap-tiap hari dia lalu kat situ, disebabkan tiap-tiap hari lalu kat situ dia confident sangat. Kereta tak ada kereta ni, boleh jadi macam tu juga. Ataupun dia terkalik hari tu kan, tak tahu. Jadi sekadar perkataan masing-masing tak boleh nak jadi hujah. Yang boleh jadi hujah bila orang bawa bukti. Batu bubuh kamera ke dekat dalam kereta ke, salih alaihi Muhammad, atau membawa saksi ke apa semua, salih alaihi Muhammad, maka itu akan mengukuhkan hujah. Salih alaihi Muhammad, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang boleh jadi hujah ni apa? Salih alaihi Muhammad bila ada bayyinah, keterangan. Selagi tak ada keterangan, dia tak akan menguatkan hujah, dan hakim hanya akan menggunakan bayyinah tersebut untuk menjatuhkan hukum. Walaupun kadang-kadang bayyinah itu, salih alaihi Muhammad, ada unsur-unsur orang seorang lagi dia tak mampu untuk bagi bayyinah. Buat macam mana? Sebab hukuman hanya akan dijatuhkan sesuai dengan siapa yang akan dapat memberikan hujah yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, telah sabit dalam syariat Nabi, syariat Allah, 4 jenis persaksian. Kalau sebut bayyinah, persaksian dia ada 4 jenis. Yang pertama, persaksian atas perbuatan zina. Tuan-tuan, yang ni dengar elok-elok nah. Saya salih alaihi Muhammad, mai bab-bab yang macam ni saya nak pesan kat diri saya nak pesan juga kat kita semua. Sebab Allahumma salli alaihi Muhammad, kita lah ni cepat sangat. Nah, tambah-tambah salli alaihi Muhammad, lah ni kita duk guna media-media sosial apa semua ni, saya nak pesan. Persaksian atas perbuatan zina disyaratkan untuk menjadi saksi itu 4 orang laki-laki
dan kata-kata wanita tidak diterima dalam persaksian ini. Firman Allah Ta'ala, wallati ya'tinal fahisyah min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu menyaksikan. Surah An-Nisa ayat 15. Dan firman Allah SWT, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka yang menuduh itu. Surah Nur ayat 4. Tuan-tuan, lah ni tersebar macam-macam cerita yang kita tak tahu betul ke salah. Yang terbaru, kes da'i tu. Da'i tu, tak sebut nama lah kot noh. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan suka dia ke? Tuan-tuan tak suka dia ke? Tuan-tuan suka ustaz da'i ke? Tuan-tuan tak suka ustaz da'i yang tuan-tuan panggil Miss Gera ke? Tuan-tuan, kita tak ada hak menuduh dia selagi dia tak didapati salah. Tak ada hak, tuan. Kita betul-betul kita tak tahu dia buat ke, dia tak buat ke, siapa yang tahu? Dia aja yang tahu. Allah tahu. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tak tahu. Dalam isu politik pun sama. Tuan-tuan duduklah, pilih bendera mana pun. Tuan-tuan bendera hijau ke, biru ke, oranye ke, merah ke, macam-macam, macam pelangi. Dulu hijau biru ya. Lepas tu dia main biru muda, lepas tu dia main oranye, lepas tu dia main macam-macam bendera. Tuan-tuan duduk pilih bendera mana pun. Tuan-tuan setujulah tak setuju dengan siapa pun, selagi kalau ada tuduhan orang tu berzina, kita tak layak sikit pun nak tuduh dia berzina kalau kita tak ada saksi. Faham tak ni? Solat Jumaat tu, tuan-tuan, setuju ke tak setuju ke, tak boleh tuduh, tuan-tuan. Salih alaihi Muhammad. Kita betul-betul kita tak tahu. Tuan-tuan belum buat 4 orang saksi. Nak tuduh seorang berzina, tuan-tuan buat 4 orang saksi. Atas orang kata, tak tahu. Ni ramai. Kalau semua orang kata pun, selagi tak ada saksi, selagi tu tuan-tuan tak boleh nak tuduh orang zina. Jangan main-main, tuan-tuan. Tuan-tuan buat 4 orang saksi. 4 orang saksi ni, salih ala Sayyidina Muhammad, 4 orang saksi yang adil, bukan orang fasik. 4 orang saksi yang adil ni macam mana? Dan saksi ni mesti tengok perbuatan tersebut macam mana batang celak masuk dalam bekas celak tu, batang pen masuk dalam tudung pen tu, macam tu lah. Ni orang 4 orang ni mesti 4 orang yang adil. Adil ke mana? Dia kata, kami bukan 4 orang ustaz tengok, kami 10 orang tengok ustaz. 10 orang tengok. Hampa tengok dulu 10 orang, kami mengendap. Mengendap bukan orang adil, kaki skoding. Orang fasik tu mengendap orang. Tuan-tuan tak boleh pakai orang adil. Tak boleh bawa 4 orang saksi. Tuan-tuan lah nanti kena balik hukum qazaf, sebatan 80 sebatan. Tuan-tuan selamat kat dunia, tuan-tuan tak kenal pun dia, dia pun tak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan kenal dia, dia tak kenal tuan-tuan. Dia nu dah jadi menteri ke, jadi Perdana Menteri ke, salih ala Sayyidina Muhammad, jadi orang-orang hebat ke, orang nak jatuhkan dia, orang buat cerita, salih ala Muhammad, dia buat ke, dia tak buat ke, tu dia dengan Allah. Kita tak ada saksi, tak boleh nak cerita dia buat ke tak buat. Dia bukan geng kita, kita pun dapat maklumat. Oh, dia ni buat ni apa? Share. Oh, dia ni zina. Oh, dia ni liwat. Oh, dia ni buat tu. Oh, ni dia buat ni. Oh, dia ni kaki liwat. Oh, dia ni kaki zina. Dia ni kaki perempuan. Kita share ke orang yang kita tak tahu betul ataupun salah. Tuan-tuan selamat kat dunia, tuan-tuan tak selamat kat akhirat. Dia jadi menteri, tuan-tuan. Dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Dia dapat segala nikmat, tuan-tuan. Kita kat bawah tak dapat apa, tak pasal-pasal, kat akhirat tuan-tuan kena. Nak buat apa? Tak ada faedah. Faham tak ni Ustaz Syamad? Selalu pesan daripada dulu lagi. Isu tak habis-habis. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, pesan. Bila kita pesan,
Dia kata, oh ustaz geng orang tu. Saya tak geng dia kan. Saya tak geng dia pun, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi bila hak seorang Muslim, tetap hak. Selagi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Saya mengucap 2 kalimah syahadah. Dan ada tuntutan dia. Kalau saya nak menuduh dia, saya kena buat 4 orang saksi. Saya pernah ada saksi itu. Saya pun tak tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kisah bagaimana Sayyidina Ali dalam riwayat cerita, dia mai jumpa dengan khalifah. Dia nampak ada satu perbuatan maksiat. Dia seorang nampak, dia pergi jumpa khalifah. Khalifah kata, Sallallahu alaihi Muhammad, kamu nampak? Saya nampak ada orang buat maksiat tadi ni. Kamu ada 4 orang saksi? Tak, saya seorang je nampak. Dia, tak ada 4 orang saksi, nanti kamu kena sebat. Subhanallah, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Yalah, tak payahlah tuan-tuan orang mengaji. Islam pegang mana? Seorang itu tidak dikira bersalah selagi tidak dapati salah. Itu kaedah dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni dalam bab zina jangan main-main tuan. Jangan main-main. Dia baik ke, dia tak baik ke, dia geng kita ke, dia bukan geng kita ke. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita suka dia ke, kita tak suka dia ke. Tuan-tuan, dalam bab tuduhan berzina, kita tak layak untuk menuduh seorang berzina selagi kita tak ada saksi. Ingat itu je. Dalam kes da'i ni tuan-tuan, saya mengambil jalan, saya tak pernah share sekali pun dan tak pernah komen sekali pun pasal da'i, sebab saya tak tahu kisah dia sebenarnya. Saya pun tak kenal dia. Saya ada program sekali je dengan dia, saya ingat dulu ni, saya lihat dalam program da'i itu, saya pernah ada program sekali dengan dia. Saya pun terlibat juga, pernah juga dia jadi juri jemputan dalam program da'i, dan saya tahu kisah sebenarnya lagu mana. Sebab tu saya tak pernah komen tentang Pemi Segera ke apa, Megi Segera ke apa benda, saya tak pernah komen sebab saya tahu situasi di sana macam mana. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, selagi kita tak tahu kisah sebenar, diam tu lebih baik untuk kita. Dan tak mustahil benda tu jadi kat kita tuan-tuan. Hari ni mai pula tuan-tuan, hari ni pula ni Allah. Kalau bos sedap ustaz kat depan tu, selebriti agama kat depan tu, sallallahu alaihi wasallam, ustaz selebriti ke, ustaz ke, pendakwah ke, oh laku kerah. Mana Ustaz Muhammad? Dia tu buh ketayak je kepala. Dia buh ketayak je tuan-tuan. Kadang-kadang cari makan ketayak tu. Dia buh ketayak atas kepala cari makan. Lepas tu buat benda tak baik. Bila buat benda tak baik, kena tangkap. Bila kena tangkap, letak kat depan tu. Pendakwah dia didapati buat ni. Pendakwah dituduh mencabul. Pendakwah didapati merogol. Pendakwah mencuri. Pendakwah apa? Oh, pasal apa letak pendakwah tu? Pasal laku kerah. Nah, orang nanti nak tengok, orang nanti nak share, orang nanti nak apa, nak baca, letak tu. Jadi fitnah kat siapa? Fitnah kat kita. Dia dalam sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Allahumma salli alaihi tuan-tuan, ingat tu elok-elok dalam bab tuduhan zina ni, tuduhan yang berat. Tuduhan berat. Jangan tuan-tuan orang mengaji tolong timbang-timbang elok-elok. Kalau mai bab hari ni, isu hari ni, seorang ustaz dia tulis tu, ustaz didapati mencabul. Pi dua-dua orang, saya terbaca kat tadi ni, saya baca kat lah, dia duk share tu, kena pula dah, dia kata menjawab pula kita ni. Nah, saya baca lah dia punya cerita tu. Dia pergi jumpa dekat shopping complex, lepas jumpa ustaz ni ajak pergi hotel, ajak pergi makan, lepas tu check in kat hotel. Bila check in kat hotel, ustaz tu cium pipi dia. Ni laki-laki sama laki-laki tuan-tuan. Ni laki-laki sama laki-laki ni, ya Allah Rabbi sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu cium lah apa bla bla sejak tuan. Aduh. Lepas tu jadi ceritalah hari ni. Hari ni punya cerita. Patut seduk bercarilah, seduk cari pula cerita ustaz apa pula ni. Larut ada tuan sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa letak title tu depan tu? Sebab sedap. Itu yang nak bagi laku tu. Itu pertama, persaksian mengenai tuduhan zina. Ingat tu lelak nah. Yang kedua, persaksian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, persaksian atas pembunuhan, iaitu satu persaksian atas pembunuhan dan jenayah-jenayah yang mempunyai hukuman-hukuman tertentu, yakni hudud, seperti zina, mencuri, minum arak dan menuduh orang lain berbuat zina. Dalam ilmu fiqh, hukuman ini dinamakan hukuman hudud.
Disyaratkan saksi mestilah terdiri daripada 2 orang laki-laki dan kata-kata wanita tidak diterima. Firman Allah SWT, wa ashhidu dzawa adlim minkum, maka bersaksilah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Sebagian fuqaha seperti alim ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa persaksian dalam bahagian ini adalah untuk kes-kes mengenai hak-hak yang tiada kaitan dengan harta, seperti nikah kahwin, talak dan seumpamanya. Mereka berkata tidak mestilah dengan persaksian 2 orang laki-laki sehingga menjadi kukuh persaksian tersebut. Yang ni persaksian yang lain selain pada zina, 2 orang laki-laki. Persaksian perempuan tak dikira. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah. Yang ketiga, persaksian bagi mengisbatkan ataupun menetapkan hak-hak yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, pinjaman, penyewaan dan seumpama dengan itu. Dalam kes begini, persaksian 2 orang laki-laki dan atau seorang laki-laki dan 2 orang wanita adalah diterima. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang wanita daripada saksi-saksi yang kamu redai. Jadi 3 jenis persaksian kita belajar ni. Yang pertama, persaksian zina. Dalam persaksian zina, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berapa orang laki-laki? 4 orang laki-laki. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, 4 orang laki-laki. Dan wanita tidak diterima. Saksi dia mesti 4 orang laki-laki. Allah suruh pergi cari ya. Tak. Wala tajassasu, Allah sebut dalam Quran. Jangan pi duk korek-korek, duk pi cari-cari. Sallallahu alaihi wasallam. Nak pi duk panjat-panjat tu. Betul tak buat ni? Dan boleh tak kita buat amar makruf nahi mungkar? Ada orang duk sewa rumah dekat rumah kita, budak-budak bujang, duk tengok budak-budak bujang perempuan duk sewa rumah tu. Tiba-tiba ada budak-budak laki-laki duk main masuk. Selagi ada budak-budak lelaki, kita duk tengok ujung-ujung mata, duk buka tingkap sikit tu, tengok duk sat-sat duk lari cuk masuk. Sat lari masuk. Selagi pukul 3 4 pagi keluar. Keluar masuk, sunyi-sunyi. Tuan-tuan, adakah dikira sebagai tajassus? Duk pi cari-cari salah orang dengan kita pi report dekat pejabat agama untuk cek apa yang berlaku dalam rumah tu? Ataupun itu dikira sebagai amar makruf nahi mungkar? Tuan-tuan faham soalan saya tu? Kalau tajassus, Allah tak izin, tak bagi. Jangan duk pergi cari-cari. Tapi satu lagi, Allah ajak dekat kita amar makruf nahi mungkar. Ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Pi report dekat pejabat agama bila ada jiran kita, tempat kita tu ada budak perempuan duk buat masuk budak laki-laki, adakah itu dikira sebagai tajassus ataupun itu duduk dalam amar makruf nahi mungkar? Dan yang mana jawapan dia? Amar ma'ruf nahi mungkar, sebab kita nak elakkan perbuatan tersebut daripada berlaku yang lebih buruk. Habis itu siapa nak pergi cek? Bukan kita pergi cek. Kita suruh orang yang berkuasa, yang ada hak dia, yang ada dia panggil apa? Authority untuk pergi cek. Kita tak ada authority, kita suruh jabatan agama pergi. Dia pergi hantar polis apa? Pergi cek. Dan orang yang tu dia kena buktikanlah. Buka-buka pintu, Assalamualaikum, salam, kami nak cek masuk. Bukan boleh serbu masuk ke tu, tak boleh. Dia ada adab dia, ada undang-undang dia. Sampai orang izin buka, Assalamualaikum apa semua, buka pintu, kami nak cek saat ni, salat kami dapat laporan ni ada apa sebagainya. Jadi kami nak cek tengok betul ke benda ni berlaku. Salat Muhammad. Okey. Kalau ada, tolong buktikan yang kamu ni suami isteri supaya kami tak ambil tindakan. Dia pun bukti. Oh, ada surat nikah. Habis itu pasal apa? Masuk senyap-senyap apa? Oh, bini nombor 2. Oh, berhutang. Senang kan? Datang salat semat. Jadi time-time bini sana dah tidur baru main baru. Tapi tak boleh buat lagu tu, tuan-tuan. Cerita dah. Mana kokok lah ada lagu tu. Oh, tak apa, ada apa mah bukti. Okey, tak apalah. Tak apalah, selesailah. Taklah dia ambil tindakan. Sebab perbuatan itu boleh menimbulkan fitnah. Orang duk tengok benda tak elok sebagainya.
Dia dah Ustaz Ahmad. Tapi jangan guna perkataan tajassus pula dengan biar benda tu jadi. Duk tengok budak lelaki duk masuk, sehari naik RXZ pergi apa semua, sehari main apa semua. Lepas tu bila kita apa? Kita pergi report lah ni, kokok nak check tengok apa betul kata salah ni. Ataupun kita pergi dekat masjid, pergi jabatan kuasa masjid, tolong set masjid ni ada badar ke kumpulan apa dia panggil apa tu? Badan Amar Ma'ruf Nahi Munkar kebahagian masjid ni yang duk buat kerja-kerja macam ni, pergi check tengok Ustaz Mat betul ke tak betul ni apa sebagainya. Dia kata, jangan duk pergi check lagu tu. Ini Allah ajak tajaslat wala tajassasu, jangan duk pergi korek-korek. Dah, bukan maksud macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak ni? Kita ni kalau ada tajassus dekat kita ni tuan-tuan sekalian, jumpa aja benda yang tak elok kita ni. Betul tak ni? Ni Haji Saad. Tuan-tuan perhati tiap hari. Daripada dia bangkit tidur, tuan-tuan teropong dia buat apa. Mana ni? Lepas tu tuan-tuan, Ustaz Simat dia tinggal handphone, tuan-tuan pergi cari, tengok handphone dia. Cari. Apa dia buat lah handphone dia tu. Ni. Lepas tu lagi malam-malam apa dia buat. Teropong dia buat apa. Tuan-tuan mesti jumpa salah dia. Dia ni, Islam tak ajak buat macam tu. Islam tak bagi buat macam tu. Sebab kalau tuan-tuan cari salah orang, tuan-tuan mesti akan jumpa salah orang. Islam tak bagi ajak. Faham tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan persaksian menuduh zina, dia mesti bawa 4 orang saksi. Sallallahu alaihi wasallam. Persaksian wanita tidak dipakai. Yang kedua, persaksian pembunuhan. Persaksian pada hukum-hukum hudud. Sallallahu alaihi wasallam, dia kena ada 2 orang laki-laki dan kata-kata wanita juga tidak diterima. Yang ketiga, persaksian dalam menentukan hak-hak berkaitan dengan kebendaan, beli rumah, beli kenderaan, tukar milik tanah lah apa semua sebagainya, semua yang bukan yang berkaitan dengan kebendaan. Maka yang ni memerlukan 2 orang saksi laki-laki ataupun seorang saksi laki-laki dan bersama dengan 2 saksi perempuan. Dan sama juga kes hutang. Kes hutang Allah suruh tulis tuan. Kes hutang Allah suruh tulis. Dia kena ada agreement. Dalam bab hutang kena ada surat, ada perjanjian. Allah suruh tulis. Kita dalam bab hutang kita jarang tulis. Pinjam duit orang RM10, RM20, tulis tak? Tak tulis tak tulis. Tapi hutang nak? Hutang tuan-tuan jangan main-main. Hutang ni berat. Hutang berat. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu hari Nabi SAW sallallahu alaihi Muhammad, ada seorang yang meninggal di Madinah. Nabi SAW nak pergi sembahyang jenazah dia. Sebelum Nabi SAW sembahyang jenazah, Nabi SAW tanya dekat sahabat, dia ni ada hutang tak? Sahabat kata dia ada hutang. Kalau demikian aku tak mau solat jenazah dia. Nabi SAW tak mau solat jenazah orang yang ada hutang. Nabi berebut nak pergi sembahyang solat jenazah Abdullah bin Ubay. Tahu Abdullah bin Ubay? Siapa? Bapak munafik tu. Sampai Sayyidina Umar tahan dia turun munafik Rasulullah, dia munafik Rasulullah, sampai ayat turun tak izin Nabi SAW. Tapi Nabi nak pergi sembahyang, tu bapak munafik. Tapi Nabi tak mau sembahyang orang yang ada hutang. Berapa hutang dia? 1 dinar. Lebih kurang RM800 lah nilai lah ni. Seorang sahabat dia kesian. Dia kata, Rasulullah tak apa, bagi saya ambil hutang tu. Hutang dia tu kira clear, saya yang tanggung hutang tu. Kira dia pi dalam keadaan dia tak ada hutang. Hutang dia tu saya yang tanggung. Barulah Rasulullah SAW sembahyang jenazah dia. Tapi semenjak hari tu Nabi duk tanya kat dia, dah bayar hutang dia lagi? Dah bayar ke hutang dia lagi? Dah bayar hutang lagi? Start esok tu Nabi tanya dah. Allah baru kemarin kot. Dia bila Nabi SAW tekan lepas hari dia bayar. Baru Nabi SAW kata kat dia. Nabi kata, baru hari ni kubur dia sejuk. Kesan daripada hutang dia tu. Padahal orang dah tanggung hutang dia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu dalam bab hutang, pinjam duit orang, biar tulis. Susah. Bukan semua orang mampu halalkan hutang. Kita, kadang-kadang kawan-kawan kita pinjam duit. Dua benda je. Satu, kita lupa. Satu, kita halal. Ni kes tak bayar hutang sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita halal, tak apa, selesai dia. Tapi kalau kita lupa, sangkut dia.
Anda faham tak? Saudara Syekh Muhammad. Ya. Tak, aku dia main. Aku ada hutang hang tau. Aku pun tak tahu, ingat lupa. Balik ke tu. Kalau orang tu ada hutang dengan kita, tak selesai hutang tu. Sebab tu Allah suruh tulis. Tapi kalau bab halal, tak apa. Aku ada hutang dengan hang. Rasa macam ada, tak tahu, ada lupa dah. Tak apa, kalau ada aku halal kan, tak apa, selesai. Selesai masalah. Tapi bukan semua orang macam tu. RM1 pun dia tuntut dengan main tuan. Hangat lu dah jahanam lu ni. Hang pinjam duit aku RM1 sampai hari ni tak bayar lagi. Bila? 30 tahun lu ni. Ada orang macam tu. Dia ingat tuan. Dia tak mau hutang. Tambah time bila? Time dia meluat kat kita. Lagi dia ungkit tuan. Waktu baik tak apalah. Waktu dia meluat kita, dia keluar semua. Dulu pinjam duit aku punya apa. Ada satu kes tuan. Nak cerita apa tu suruh tulis. Dia mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, ada pakcik ni seorang, dia meninggal. Dia meninggal, Saudara Syekh Muhammad. Dan dia hutang saya dengan jumlah yang sangat banyak, Ustaz. Dia kawan baik saya. Kawan baik. Bila kawan baik ni, Ustaz, bila dia susah, kita tolonglah dia. Kawan baik. Kawan baik pinjam duit, takkan nak tulis. Ni kita ni geng-geng masjid ni. Sama-sama kita ni. AJK masjid sama-sama baik rapik bukan main. Tuan, pinjam 1,000, 2,000, aku pinjam hang 2,000 nak aku nak pakai duit sangat-sangat ni. Mari kita tulis, aku tu buat surat sikit. Hang takkan aku pun hang tak percaya aku. Kita nak minta tulis, nak buat tulis surat, tu pun rasa macam galat ni, rasa macam dia pun tahu, hang takkan gamak nak tulis aku, hang payah-payah tak payah, lagi payah. Tapi Allah suruh tulis. Allah suruh tulis. Dia pinjam-pinjam tuan saya akhirnya takdir cerita mati. Waktu dia tengah sakit tu, anak-anak dia main kat dia. Dia kata, Pak ada hutang siapa-siapa ke? Aku tak ada hutang siapa, dia kata. Dia tak ingat ke, dia lupa ke apa, tak tahu lah. Dia kata, aku tak ada hutang siapa-siapa. Bila mati orang tua tu, kawan ni main tuntutlah hutang dekat waris. Dia kata, ayah hang tu ada hutang kami, jumlah sekian-sekian. Saya ingat juta apa. Jenis orang kaya-kaya ni. Saudara Syekh Muhammad, Pak ada hutang. Tak dia kata apa? Minta maaf lah pakcik, waktu dia nak meninggal itu kami tanya dia. Dia kata, Saudara Syekh Muhammad, dia tak ada hutang dengan siapa-siapa. Marahlah orang tua ni. Dia kata, apalah buat macam tu kat kami, gamak waktu dia susah kami tolong dia. Alih-alih dia buat kat kami, dia boleh tak mengaku pula hutang dia. Saya tak tahu pakcik. Dia abang kata saya tak ada hutang, jadi kami tak ada nak boleh nak bagilah. Dia tak puas hati mai tanya kita apa semua. Saya kata, Saudara Syekh Muhammad, abang kak ada bukti tak? Ada bukti tak kata dia hutang? Tak ada lah Ustaz, orang kawan-kawan. Tak ada. Tak boleh nak buat apa. Anak dia nak bagi lagu mana? Kalau kak mai claim dekat dia, kata hutang 10,000 dia mai bayar. Sagi ada orang pula mai claim, dia hutang 5,000 saya bayar. Dia mai hutang pula, dia ni claim. Jenuh habislah duit dia bayar. Orang yang ada bukti dia bayar. Tapi Ustaz, lagu mana dia tu? Dia memang pinjam duit kami. Yang pertama, kak tak ada bukti, kak tak boleh nak tuntut. Nak buat lagu mana? Ni hadis ni cerita ni. Kalau semua perkataan orang kita boleh buat gitu, maka orang akan tuntut ikut suka mereka. Saya sebab tu, kak tak ada bukti, nak buat macam mana? Yang kedua, kalau betul dia tak ingat dan dia nak bayar, tapi akhir hayat dia lupa, dia tak ingat langsung, dia tak boleh nak ingat. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dia, sebab dia dah niat nak bayar tapi dia tak sempat nak bayar. Mudah-mudahan Allah ampun dia. Tapi kalau dia saja tak mau bayar, dia sangkutlah kat sana. Dia sangkut nak buat lagu mana? Anak dia pun tak boleh nak bayar pasal tak ada bukti. Saudara Syekh Muhammad, dia pula dah mati, nak pergi abang nak buat bukti tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab hutang, tulis. Sebab susah ke akhirat. Faham tak? Di sini ada saksi. Bila tulis ni ada saksi. Urusan bab ni, 2 orang lelaki-lelaki. Ambillah siapa-siapa ada saksi. Kawan-kawan Ustaz Syed. Mungkin kita lupa, kawan ni ingat. Dan saksi pula dia tak boleh berat belah. Kita Ustaz Muhammad. Bila mai tak bayar, kita apa? Ulak aku 1,000, aku kira jadi saksi kat hang, kata hang tak ada hutang ni. Dia tak boleh juga. Tuan faham tak? Jadi tuan-tuan, kita berhenti tentu insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertemuan kita akan datang, kita akan bincang lagi. Ada dalam bab orang yang mendakwa, bayinah tu macam mana lagi. Kemudian al-yamin, dia panggil orang yang kena tuduh pula macam mana hukum-hukum dia, ataupun benda-benda yang berkaitan dengan persaksian, ataupun sumpah dia.
Semua tu kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikas shalihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.